Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, bersua kembali kita dalam kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Faizah. Okay, hari ini kita akan mempelajari aspek seni bahasa 4.2.1 iaitu perbandingan semacam. Okay, sebelum kita memulakan pelajaran hari ini, Cikgu nak kamu bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tingkatan 1, buku latihan seni bahasa dan juga alat tulis untuk kamu membuat catatan. Okey, kita lihat standard kandungan pembelajaran kita ya. Memahami dan menggunakan perbandingan semacam, peribahasa, kata-kata hikmat, kiasan madah pujangga dan bahasa berirama dalam komunikasi dan penulisan. Okey, manakala standard pembelajaran kita memahami dan menggunakan perbandingan semacam dalam komunikasi dan penulisan dengan betul, tepat dan mengikut konteks. Okey. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ya. Pada akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama menulis 5 ayat dengan menggunakan perbandingan semacam. Okay, yang kedua, mengaitkan 10 perbandingan semacam dengan kehidupan seharian. Okay, sebagai pengenalan, cikgu ingin menerangkan kepada kamu apa yang dimaksudkan dengan perbandingan semacam ini. Okay, kita lihat sama-sama ya. Okay. Perbandingan semacam ialah sejenis bahasa kiasan yang menunjukkan sifat, keadaan seseorang atau sesuatu benda secara perbandingan. Okey, itu perbandingan semacam. Perbandingan semacam pada umumnya digunakan dengan perkataan macam seperti laksana dan bagai. Okey, untuk lebih jelas lagi, di sini cikgu berikan contoh-contoh perbandingan semacam. Okey, kamu lihat ya. Perbandingan semacam menggunakan perkataan macam seperti bagai, laksana. Okey, kita lihat contoh. Okey, yang pertama, putih macam kapas. Okey, kamu lihat ya, bulu kucing ini kelihatan begitu putih ya, macam kapas. Okey, contoh yang kedua, pantas seperti kilat. Okey, kamu tahu ya, kalau kita lihat bila nak hujan ada kilat begitu, pantas begitu, pantas pancaran kilat itu ya. Okey, kita lihat contoh yang ketiga, bebas bagai burung ya. Kita lihat burung yang terbang di awan biru ya, begitu selesa, begitu bebas kelihatannya ya. Okey, dan yang keempat kita lihat lambat laksana kura-kura ya, kura-kura yang berjalan sangat lambat ya. Ini dia contoh-contoh perbandingan semacam. Okey. Okey, seterusnya untuk hari ini rujukan kita ialah buku teks muka surat 21. Jadi cikgu nak pelajar keluarkan buku teks dan buka halaman 21 ya. Okay, aspek seni bahasa cikgu kata tadi 4.2.1 di bawah tu, dan tajuknya di sini ialah angsa putih nenek ya. Okey ya. Petikan ini adalah sebuah cerpen ataupun dipanggil juga sebagai cerita pendek ya. Okey, cerpen ini mengandungi watak yang sedikit, ada tema dan plot yang ringkas sahaja ya. Jadi petikan ini ringkas sahaja. Okey. Kalau melihat tajuk cerita ini, angsa putih nenek ya. Jadi cikgu nak kenalkan kamu ataupun cikgu nak kamu mengetahui apa yang dikatakan sebagai
angsa. Ada yang belum mengenali angsa. Okey, cikgu kenalkan kamu dengan angsa ya. Okey, ini angsa. Angsa ini merujuk kepada sekumpulan besar burung berleher panjang dalam keluarga Anatidae, dan dia juga dikategorikan sebagai keluarga itik ya. Kamu lihat dia boleh terbang ya, angsa boleh terbang, boleh berenang dan mempunyai leher yang panjang ya, panjang. Okey, seterusnya kita kembali kepada tajuk cerpen ini ya. Kelihatan di sini gambar ya. Angsa putih nenek ni mungkin nenek ya. Inilah ada angsa di sini ya. Apa agaknya cerita yang menarik tentang angsa putih nenek ini. Okey, kita lihat, kita baca bersama-sama cerpen ini ya. Sepanjang perjalanan ke kampung, Sufian sudah terbayang kehijauan sawah padi, anak sungai dan pokok rambutan gading di halaman rumah usang nenek. Senyuman nenek yang manis itu telah terukir di matanya. Ah, rindunya kepada nenek. Terasa lambatnya kereta yang dipandu oleh ayah. Kata orang, lambat macam kura-kura. Ibu selalu berpesan, biar lambat asal selamat. Tiba sahaja di perkarangan rumah nenek, Sufian terus berlari memanjat tangga usang rumah nenek. Okay, kalau kamu lihat dalam perenggan pertama ini, watak Sufian ya, dalam cerita ini watak Sufian yang begitu teruja untuk pulang ke kampung untuk menemui neneknya. Ya, dalam perjalanannya telah terbayang kehijauan sawah padi, anak sungai dan pokok rambutan gading. Begitu juga telah terbayang senyuman nenek ya, terukir di matanya. Okey, ya, sangat rindu pada neneknya. Okey, bila telah sampai ke nenek, panggil Sufian kuat. Kelihatan nenek muncul di muka pintu dengan senyuman bahagia. Wah, sudah sampai cucu nenek. Okey, Sufian telah sampai dan neneknya begitu gembira menyambut kepulangan Sufian. Segalanya indah belaka jika bertamu di rumah nenek Siah. Nenek memang memanjakan cucu sulungnya itu seperti menatang minyak yang penuh. Selepas menikmati hidangan tengah hari gulai ayam kampung nenek, Sufian meninjau-ninjau belakang rumah nenek. Okey ya. Rupanya Sufian ini merupakan cucu sulung nenek ya, sebab tu nenek sangat memanjakannya ya, seperti menatang minyak yang penuh. Okey. Mereka juga terjamu dengan hidangan gulai ayam kampung. Wah, begitu sedap je kalau kita makan gulai ayam kampung ya, sedap. Okey, seterusnya, Nek masih pelihara angsa putih itu? Tanya Sufian. Ya, Pian, angsa inilah yang menjadi peneman nenek, ujar nenek Siah. Okey, kita lihat sambungan cerita ini ya. Sufian teringat kembali peristiwa 3 tahun yang lalu. Setiap kali pulang ke kampung, pasti ada sesuatu yang mengganggu keseronokan Sufian menjelajah kampung neneknya itu. Peristiwa dia berlari pantas seperti kilat semasa diserang oleh angsa nenek terasa lucu sekali. Wajahnya ketika itu pucat seperti mayat. Amir dan Yusuf yang kurus macam lidi pasti tidak mahu bertandang ke rumah nenek jika angsa kesayangan nenek itu berkeliaran di halaman rumah. Rancangannya untuk bermain perang-perang pasti terganggu. Pernah juga Sufian menyuruh nenek Siah menjual angsa itu, tetapi nenek enggan. Okey, dalam perenggan ini ada peristiwa yang melucukan untuk Sufian ya. Peristiwa yang melucukannya ialah apabila Sufian telah diserang oleh angsa nenek ya. Okey, angsa memang kalau diganggu angsa dia akan kejar kita semula ya, itu angsa. Okey, sehingga wajah Sufian menjadi pucat seperti mayat ya. Okey, Sufian juga ada kawan yang bernama Amir dan Yusuf ya.
dia tak mahu bertandang ke rumah nenek jika angsa kesayangan nenek itu berkeliaran di halaman rumah. Inilah gangguan yang ada di kampung, di rumah nenek ini. Okey, kenapa agaknya nenek Sia ini tidak mahu menjual angsanya ya? Okey, kita baca perenggan yang akhir ini. Ternyata angsa putih nenek yang garang itu turut berjasa kepada nenek. Bunyi bising 3 ekor angsa pada subuh hari telah mengejutkan kami yang sedang diulit mimpi. Rupa-rupanya seorang pencuri yang dikejar angsa berjaya ditangkap oleh Pak Longman, jiran nenek. Kini baru Sofian tahu tentang sebab nenek tetap memelihara 3 ekor angsa itu dengan baik. Rasa kasihnya juga tumpah kepada angsa putih nenek, ya. Besar sungguh jasa angsa putih nenek ini. Okey, terjawab sudah persoalan tadi kenapa nenek ni enggan menjual angsanya, kerana angsanya telah berjasa menyelamatkan rumahnya daripada dimasuki oleh pencuri, ya. Pencuri yang dikejar oleh angsa dan dapat ditangkap oleh Pak Longman. Okey, inilah antara jasa angsa putih nenek menyebabkan nenek sayang kepada angsa-angsanya ini. Okey, baik, kita lihat kembali petikan dalam buku teks tadi, ya. Okey, ya. Okey, mari kita lihat, ya, aktiviti yang dicadangkan untuk tajuk ini, ya. Yang pertama, di situ kamu lihat kenal pasti perbandingan semacam yang terdapat dalam cerita. Okey, ya. Jadi untuk hari ini cikgu akan mengambil aktiviti pertama ini sebagai latihan kita hari ini. Untuk aktiviti kedua ini nanti cikgu akan ubah suai sedikit supaya kamu lebih mudah untuk membuat latihan. Okey. Okey, seterusnya kita lihat, ya, angsa putih ini. Sewaktu kita membaca cerita angsa putih nenek tadi, sebenarnya kita telah menemui beberapa perbandingan semacam, ya. Jadi kita nak kenal pasti perbandingan semacam yang telah kita temui tadi. Okey, jadi kita lihat dahulu dalam perenggan yang pertama, ada tak perbandingan semacam yang kita temui, ya. Okey, kalau baris pertama ini rasanya tak ada. Kita terus ke baris kedua. Okey, baris ketiga, ya, terasa lambatnya kereta yang dipandu oleh ayah. Kata orang lambat macam kura-kura. Okey, kita telah menemui satu perbandingan semacam, cikgu tandakan ini, ya, lambat macam kura-kura, ya. Seterusnya ibu selalu pesan biar lambat asal selamat. Okey, ini adalah peribahasa. Okey, seterusnya baris ni tak ada. Okey, segalanya indah nenek memanjakan cucu suruhnya itu seperti menatang minyak yang penuh. Okey, ini peribahasa saja. Okey, di sini pun tak ada, di sini pun tak ada. Okey, kita pergi kepada perenggan yang seterusnya. Okey, dalam perenggan ini, ya, baris pertama, ya. Okey, baris ketiga. Peristiwa dia berlari pantas seperti kilat. Okey, kita jumpa perbandingan semacam yang kedua, pantas seperti kilat. Okey, seterusnya wajahnya ketika itu pucat seperti mayat. Okey, kita jumpa lagi perbandingan semacam. Okey, seterusnya Amir dan Yusuf yang kurus macam lidi. Okey, ini perbandingan semacam yang seterusnya. Okey, ada lagi tak? Okay, kita lihat. Okey, tak ada, ya, kat sini pun tak ada. Okey, berjasa kemenangannya bising telah menunjukkan kami yang sedang diulit mimpi. Okey, jiran kini baru tentang tak malu. Okey,
Rasa-rasanya tempah pada yang okey ada, kita jumpa lagi satu yang akhir ya, putih macam kapas. Okey. Okey, jadi kita telah mengenal pasti 5 perbandingan semacam dalam petikan ini ya. Okey, langkah seterusnya kita senaraikanlah ya. Kita untuk latihan 1 kita dah kenal pasti tadi perbandingan semacam. Seterusnya kita senaraikan perbandingan semacam berdasarkan petikan cerpen Angsa Putih Nenek. Okey, ada 5 perbandingan semacam yang telah kita kenal pasti tadi. Jadi cikgu nak kamu senaraikan perbandingan semacam ini. Untuk latihan ini kamu akan menggunakan buku Seni Bahasa ya. Cikgu telah menyenaraikan perbandingan semacam yang telah kita kenal pasti dalam petikan tadi ya. Okey. Ini dia 5 perbandingan semacam yang telah cikgu senaraikan. Kita lihat yang pertama ya. Lambat macam kura-kura ya, sangat lambat sehingga dibandingkan dengan kura-kura. Okey, yang kedua, pantas seperti kilat. Okey, sangat pantas sehingga dibandingkan dengan kilat yang memancar dengan cepatnya. Okey, yang ketiga, pucat seperti mayat. Okey, sangat pucat wajah seseorang sehingga dibandingkan dengan mayat. Okey, yang keempat, kurus macam lidi. Keadaan fizikal yang sangat kurus sehingga dibandingkan dengan lidi. Okey, dan yang kelima, putih macam kapas. Sesuatu yang putih sekali warnanya sehingga dibandingkan dengan kapas. Okey. Jadi inilah dia latihan yang perlu kamu salin dalam buku Seni Bahasa tadi ya. Okey, untuk latihan yang kedua, okey, bina ayat anda sendiri dengan menggunakan perbandingan semacam yang telah disenaraikan. Okey, ada 5 tadi perbandingan semacam yang telah kita senaraikan. Jadi cikgu nak kamu membina ayat menggunakan perbandingan semacam tersebut. Kamu jangan membina ayat memberi maksud ya. Kamu jangan membina ayat memberi maksud. Sekarang kamu cikgu nak kamu menggunakan perbandingan semacam itu dalam ayat. Okey, cikgu telah memberikan satu contoh ya. Okey ya, ini yang di bawah ini ialah perbandingan semacam yang telah kita senaraikan tadi. Okay, cikgu mengambil contoh yang kedua ya, pantas seperti kilat. Okey. Okey, ini dia pantas seperti kilat. Okey, macam mana ayatnya? Para peserta olahraga itu berlari pantas seperti kilat. Okey, ini ayat contoh untuk pantas seperti kilat. Okey, jadi cikgu nak kamu bina ayat untuk yang pertama, lambat macam kura-kura. Okay, di bawahnya ayat seperti contoh ni. Okay. Kedua, pantas seperti kilat. Kamu bina ayat lain selain daripada contoh yang telah cikgu beri ini. Okay, pucat seperti mayat. Okay, di bawahnya ayat kamu sendiri. Okay, yang keempat, kurus macam lidi. Dan kamu bina ayat sendiri. Dan yang kelima, putih macam kapas dan kamu binalah ayat sendiri. Okey. Faham tak setakat ini ya? Cikgu harap kamu faham apa tugasan yang perlu kamu buat. Dan jika kamu tak faham, sebenarnya kamu boleh mengulang balik video ini selepas habis pembelajaran kita nanti ya. Okay, untuk lebih faham lagi tentang perbandingan semacam ini, cikgu telah menyediakan latihan pengukuhan ya. Okay, latihan ini cikgu telah berikan kepada guru-guru subjek Bahasa Melayu. Jadi kamu boleh rujuk kepada guru subjek masing-masing ya. Okay, latihan ini sebenarnya bertujuan supaya kamu
dapat menggunakan perbandingan semacam ini dengan lebih meluas dalam kehidupan seharian, bersesuaian dengan objektif kita yang kedua tadi, ya. Okey, seterusnya cikgu ingin merumuskan isi pelajaran hari ini, ya. Okey, mula-mula tadi cikgu telah memberikan kamu definisi apa yang dikatakan sebagai perbandingan semacam, ya. Cikgu telah memberikan juga contoh-contoh perbandingan semacam. Okey. Seterusnya latihan membina ayat menggunakan perbandingan semacam berdasarkan petikan cerita dalam buku teks. Okey, yang telah perbandingan semacam yang telah kita senaraikan tadi, kamu akan membina ayat daripadanya. Dan yang keempat, latihan pengukuhan perbandingan semacam. Okey, walaupun sebenarnya hari ini aspek seni bahasa, sebenarnya cikgu telah menggabungjalinkan 3 kemahiran bahasa yang ada, ya, iaitu kemahiran mendengar, ya, kamu mendengar penerangan cikgu, kemahiran membaca, tadi kita membaca cerita bersama-sama, dan juga kemahiran menulis, ya, kamu menulis ayat-ayat menggunakan perbandingan semacam, ya. Jadi 3 kemahiran asas ini memang sentiasa ada dalam pembelajaran kita. Okey. Okey, untuk seterusnya, ya. Sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran hari ini, cikgu ingin kamu lihat dan baca ungkapan yang saya tulis ini, ya. Hiasi diri, hiasi peribadi, barulah cantik macam bidadari. Okey. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Sekian dan terima kasih. Okey, jumpa lagi.